Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak belajar tajuk baru iaitu panjang, jisim dan isi padu cecair matematik tahun 6. Okey, kita ada 3 benda yang kita kena faham iaitu panjang, jisim dan isi padu, dan ketiga benda ni ada unit yang berbeza. Okey, kita mulakan dulu dengan jisim dan isi padu. Okey, sebab dia benda yang sama je, unit dia je yang berbeza. Okey, kalau jisim, unit yang terlibat adalah kg dan gram. Okey. Kg nak tukar pada gram, kita darabkan dengan 1000. Gram nak tukar pada kg, kita bahagi dengan 1000. Okey, untuk isi padu cecair, liter nak kepada mililiter, kita darab dengan 1000. Mililiter kepada liter, kita bahagi dengan 1000. Okey, harapnya formula ni semua murid dah ada dalam kepala ya, sebab benda ni kita dah belajar daripada darjah 4 dan 5. Okey. Saya tunjukkan dulu macam mana cara penukaran unit. Okey, contoh kita ambil jisim 1.2 kg. Kita nak tukar kepada gram. Okey, kita tahu tadi kg nak tukar pada gram, kita kena darab 1000. Okey, darab 1000 ni kita ada 3 sifar. Okey, kita ada 3 sifar. Okey, maksud dia kita kena gerakkan titik perpuluhan sebanyak 3 kali. Kalau kg nak tukar pada gram, kita kena darab 1000. Maksudnya kita kena gerakkan ke hadapan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Okey, yang ni kita letak sifar. So, titik ni dah tak ada. So, dia akan jadi 1200 gram. Okey. Saya bagi lagi contoh yang lain. Sifar perpuluhan sifar 67 gram kg, kita nak tukar pada gram. So kita kena darab 1000 kan. 1000 ada 3 sifar. Okey, maksud dia kita kena gerakkan titik perpuluhan tu sebanyak 3 kali ke hadapan 1, 2, 3. So kat sini kita dapat 67 gram. Okey. Bagaimana pula kalau soalan dibagi awak dalam bentuk pecahan? Yang tadi kita bagi dalam bentuk perpuluhan. Okey, yang ni dia bagi awak dalam bentuk pecahan pula. Contohnya 1/4 kg kita nak tukar kepada gram. Okey, saya dah pernah ajar dulu. Kalau dalam bentuk pecahan, okey, dalam bentuk pecahan, awak kena tengok nombor yang di bawah. Okey, kalau nombor yang di bawah dia adalah 2, nilai dia adalah 500 gram. Nilai dia adalah 500. Okey. Kalau nilai di bawah dia adalah 4, nilainya adalah 250. Kalau nombor di bawah dia adalah 5, nilainya adalah 200. Kalau nombor di bawahnya adalah 8, nilainya adalah 125. Kalau nombor di bawahnya adalah 10, nilainya adalah 100. Okey, sekarang kita tengok nombor dekat bawah. Nombor dekat bawah dia 4 kan? Okey, 4 berapa nilai dia? 250. Okey, kita darabkan dengan nombor yang di atas. Darab 1. 250 darab 1. Okey, 250 gram. Okey, boleh faham? Okey, kita cuba soalan yang lain. Okay, saya bagi awak contoh 5/8 kg. Kita nak tukar pada gram. Okey, kita tengok nombor yang di bawah. Nombor yang di bawah adalah 8. Berapa nilai 8? 125. Okey, 125. Awak darabkan dengan 5 dapat berapa? Dapat 625 gram. Okey, boleh faham? Itu kalau dalam bentuk pecahan. Okey. Okey, kalau isi padu cecair sama je. Okey, sama je konsep dia dengan jisim. Okey, sekarang ni saya nak masuk panjang pula. Okey, panjang ni formula dia ada banyak ya. Unit dia ada banyak. Okey. Pertama kilometer,
kedua meter, ketiga sentimeter, keempat milimeter. Okey, panjang. Okey, kilometer nak pergi pada meter, kita darabkan dengan 1000. Meter nak pergi kepada sentimeter, kita darabkan 100. Sentimeter nak pergi kepada milimeter, kita darabkan 10. Okey, yang bawah ni sama juga, cumanya okey, operasi dia adalah bahagilah. Bahagi berapa ikut, kalau darab 10 sini bahagi 10. Darab 100 yang ni bahagi 100. Darab 1000 yang ni pun bahagi 1000. Okey. Saya harap awak boleh faham, yang mana nak salin dulu nota ni pun boleh. Okey. Saya ulang, kilometer pada meter darab 1000, meter pada sentimeter darab 100, sentimeter pada milimeter darab 10. Yang ni semua ni terbalik-balikkan je, bahagi 10, bahagi 100 dengan bahagi 1000. Okey Okey, kita tengok contoh soalan penukaran unit. Contoh soalan penukaran unit. Okey, contohnya 1.1 kilometer kita nak tukar kepada meter. Okey. Kalau kilometer nak tukar pada meter, kita kena darab 1000. Dia ada 3 sifar kan? Okey, ada 3 sifar. Maksud dia kat sini, awak kena gerakkan titik perpuluhan sebanyak 3 kali ke hadapan. Okey, 1.1 gerakkan 3 kali. 1, 2, 3. Okey, kat sini letak apa? Letak sifar. So, dapat jawapan okey, 1100 meter. Okey, soalan lain. Kita tukar pula unit dia. Okey, meter saya nak tukar kepada sentimeter contohnya. Okey. Okey, sekarang kita tahu meter nak tukar pada sentimeter, kita kena darab 100 kan? Okey, 100 ada 2 sifar. Okey. So, 1.1 kita gerakkan 2 kali je lah. So, dia akan dapat 110 cm. Okey. Contoh soalan lain. Okey, contoh soalan lain. 1.1 cm saya nak tukarkan kepada milimeter. Berapa jawapan dia? Okey, sentimeter nak pergi pada milimeter, kita kena darab 10. 10 ada 1 sifar saja. Okey. So 1.1 darab dengan 10, gerakkan 1 sifar saja, dia akan dapat 11. Okey, 11 milimeter. Okey. Bagaimana pula kalau soalan dia tanya tentang, sudah awak buat terbalik pula kan? Contohnya, ni saya bagi contoh lain. Yang penting sebenarnya awak tahu formula, awak boleh buat macam-macam soalan pun. Okey, contohnya dia bagi awak 468 gram, nak suruh tukar kepada kg. Okey, kita tahu kalau gram nak tukar kepada kg, kita kena bahagi 1000 kan? Okey, bahagi 1000 dia tak payah gerakkan ke depan, tapi dia gerakkan ke belakang Gerakkan berapa kali? Ada 3 kali. Okey. So 468 gram. Okey, gerakkan ke belakang 3 kali. Dia tak ada titik puluhan kan? Kita buat titik puluhan dia kat belakang sekali. Kat depan sekali ni, okey. 1, 2, 3. Letak titik kat sini. So akan jadi sifar perpuluhan 468 gram. Okey. Okey. Okey, tapi sebenarnya untuk tahun 6 kita lebih banyak belajar tentang soalan penyelesaian masalah. Okey, dalam tajuk panjang jisim dan isi padu cecair ni, untuk soalan penyelesaian masalah kebanyakannya dia bagi awak gabungan gabungan, contohnya situasi dia
jisim dengan isi padu. So dia gabungkan dalam satu soalan penyelesaian masalah. Okey, untuk awak cari nilai dia. Dan kalau soalan penyelesaian masalah, awak kena ingat yang penting sebenarnya awak kena tulis unit. Unit sangat penting untuk awak tulis unit. Kalau awak tak tulis unit, kemungkinan awak kena tolak 1 markah lah. Okey. Okey, dalam soalan topik panjang jisim isi padu ni, soalan yang glamour adalah soalan kadaran. Okey, tahu tak kadaran ni apa? Soalan ni selalu muncul dalam soalan penyelesaian masalah. Okey, saya bagi contoh Okey, Ali. Okey, kita ada Ali. Okey, ni Ali. Okey, Ali memerlukan 800 ml air untuk melarutkan 2 kg gula. Okey, Ali memerlukan 800 ml air untuk melarutkan 2 kg gula. Ni contoh soalan penyelesaian masalah kadaran yang mana melibatkan jisim dan juga isi padu cecair. Okey, Ali memerlukan 800 ml air untuk melarutkan 2 kg gula. Okey, berapakah isi padu air yang diperlukan untuk melarutkan 10 kg gula? Dia suruh awak cari yang ni. So ini kita panggil dia sebagai kadaran. Okey. Okey, so macam mana 2, 10, 800 ni nak berapa? Kita tengok dulu dia punya bentuk dia kan, kadaran ni. Okey, kita tengok 2 kg nak pergi pada 10 kg. Agak-agaknya dia ada tak gandaan yang terlibat? Okey, 2 nak pergi pada 10, ada gandaan tak? Ada kan? Iaitu gandaan 5, betul? 2 dan 5 dapat 10. Okey, maksudnya kat sini bila kita tahu ada ni, kat sini adalah gandaan 5. So, kita tahulah kalau nak dapatkan berapa isi padu cecair untuk 10 kg, kita ni yang kat sini pun kita kena darab 5. So, 800 darab 5, kita dapat berapa? Okey, 4000 ml kan? So, kat sini isi padu air yang diperlukan untuk larutkan 10 kg gula adalah 4000 ml ataupun 4000 ml ni dalam liter 4 liter kan. So bergantung pada soalan lah. Contoh soalan akhir, berikan jawapan anda dalam liter. So awak kena tukarkanlah ni kepada 4 liter. Kalau dia nak jawapan dalam mililiter, boleh ambil terus jawapan ni. So itu contoh soalan penyelesaian masalah Biasanya dia akan melibatkan kadaran. Dia akan gabungkan operasi jisim, dia akan gabungkan topik jisim dengan isi padu contohnya. Okay, saya bagi lagi contoh lain. Okay, saya bagi contoh lain. Encik Abu memandu contoh Encik Abu memandu kalau dia memandu 60 km. Okey, jarak dia adalah 4 liter. Sorry. Dia memandu 60 km, minyak yang diperlukan adalah 4 liter, minyak petrol. Okey, so berapa minyak yang diperlukan kalau dia memandu 75 km? Kalau macam ni kita boleh juga kita buat darab silang Okey, darab silang ni maksudnya ini darab ini darab ini. Okey, 60 darab yang kita tak tahu ni, kita nak cari sama dengan 4 darab 75. Okey. 4 darab 75 kita dapat 300. Okey, kat sini dah selesai 60 darab berapa kan? Kita nak cari berapa liter ni kan? Okey, so untuk dapat yang ini, nilai yang ni, 300 ni awak bahagikan dengan 60. Okey, yang ni kita boleh tolak. So 30 bahagi 6 dapat 5. Dapat 5 liter. So maksudnya kalau Encik Abu nak memandu 75 km, dia perlukan minyak 5 liter. Okey, boleh faham? Itu contoh soalan. Yang ni kita guna kaedah darab silang. Okey, itu contoh soalan penyelesaian masalah yang melibatkan panjang jisim dan isi padu cair. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Saya harap awak boleh faham apa yang saya terangkan pada hari ini. Dan juga jangan lupa untuk buat latihan yang saya dah selitkan lah dekat awak punya Google Drive.
So, all the best dan boleh buat latihan. Kalau ada yang tak faham, boleh PM saya secara personal. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.